Resensi buku merupakan penilaian terhadap sebuah karya yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu isi karya agar dapat memberikan pertimbangan kepada pembaca. Buku ini mempunyai 3 cetakan bermula pada tahun 2016 dan 2017. Dari segi pembahagian tugas pula, bagi penulisan laporan resensi buku, kami menulis secara bersama-sama dengan pembahagian beberapa kandungan yang diperlukan. Manakala bagi tugasan penghasilan video resensi buku, terdapat 2 orang ahli menyumbang tenaga untuk membuat rakaman video, manakala seorang lagi ahli sebagai editor video untuk menghasilkan video yang kreatif. Buku ini bertajuk Transformasi Pendidikan Murid Kurang Upaya yang dikarang oleh Nurfisyah Madrabi, diterbit di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Buku ini mempunyai ketebalan sebanyak 2 cm dan bilangan muka surat termasuk muka hadapan dan juga muka belakang ialah 288 muka surat. Saiz buku ialah 15 cm, darab 2 cm, darab 23 cm. Jenis font yang digunakan ialah jenis font Times New Roman bersaiz 12. Konsep buku depan dan belakang buku ini berkonsepkan visual fotografi yang dihiasi dengan warna putih, biru dan juga warna hijau dan mempunyai gambar murid kurang upaya yang menggambarkan kategori murid kurang upaya. Kulit belakang buku ini berwarna biru yang mengandungi sinopsis, tujuan buku ini dihasilkan dan maklumat pengarang. Antara kekuatan yang dapat dikenapas ialah penggunaan bahasa yang digunakan baik dan teratur. Kekuatan kedua ialah aras bahasa yang digunakan rendah dan mudah untuk difahami. Kekuatan yang ketiga adalah buku ini disediakan dengan huraian dan penerangan yang teliti dan jelas dengan contoh-contoh yang sesuai. Kekuatan keempat pula, buku ini dah dilengkapi dengan maklumat dan juga rujukan. Hal ini kerana buku ini dapat dijadikan panduan kepada bakal pendidik khususnya bagi guru pendidikan khas. Kekuatan yang kelima adalah buku ini mengandungi glosari dan juga istilah yang dapat membantu pembaca. Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan terhadap buku ini. Antaranya ialah penggunaan ayat yang terlalu panjang. Penggunaan ayat yang terlalu panjang akan menimbulkan kekeliruan kepada pembaca semasa melakukan pembacaan. Kelemahan kedua ialah pemandangan yang melebihi 5 hingga 8 baris. Kelemahan ketiga pula ialah tiada penggunaan unsur grafik yang menarik seperti gambar, peta minda, gambar rajah, lukisan dan sebagainya. Seterusnya, sebahagian rujukan yang digunakan telah melebihi 5 tahun ke belakang. Hal ini akan menyebabkan pembaca memperolehi maklumat yang lama dan bukan maklumat yang sudah diperbaharui. Kelemahan kelima ialah aspek visual yang kurang menarik. Hal ini kerana setiap halaman yang terdiri daripada warna hitam dan putih sahaja, kecuali kulit buku. Seterusnya adalah ciri keistimewaan, iaitu buku ini mengandungi isi kandungan dan juga subtajuk yang memudahkan pembaca. Hal ini dapat membantu pembaca untuk mengakses info mengenai topik yang ingin dikaji dengan lebih mudah. Selain itu, isi kandungan buku adalah sangat-sangat komprehensif dan lengkap. Ciri keistimewaan yang ketiga adalah buku ini boleh didapati di Shopee, Lazada serta laman web UPSI Press Mall. Ciri keistimewaan seterusnya ialah warna kulit hadapan dan belakang buku adalah menarik kerana pada kulit buku terdapat visual ataupun gambar kartun yang menunjukkan identiti pada murid kurang upaya. Keistimewaan yang terakhir adalah buku ini tidak terlalu tebal dan berat. Ianya akan memudahkan pembaca untuk membawa ke mana-mana sahaja. Dalam buku Transformasi Pendidikan Murid Kurang Upaya terdapat beberapa bab yang terkandung dalamnya, iaitu bab 1 sehingga bab 8. Bab 1 dalam buku ini merujuk kepada
klasifikasi murid kurang upaya yang dipecahkan kepada 3 subtajuk, iaitu konsep kurang upaya, klasifikasi kurang upaya dan kategori murid kurang upaya di Malaysia. Dalam bab 2 yang diterangkan adalah berkaitan penawaran pendidikan khas. Subtajuk yang dibincangkan adalah berkaitan makna pendidikan khas. Seterusnya adalah berkaitan perkembangan dan transformasi pendidikan khas di Malaysia. Dan subtajuk yang terakhir adalah berkaitan penubuhan jenis-jenis sekolah khas di Malaysia. Seterusnya, bab ketiga pula menekankan mengenai plan pendidikan khas yang mana perancangan pendidikan untuk murid kurang upaya. Subtajuk yang diterangkan dalam bab ini adalah mengenal pasti ciri kanak-kanak kurang upaya, program intervensi awal untuk kanak-kanak kurang upaya, pendaftaran status kurang upaya, pengesahan ciri kurang upaya dan peringkat pendidikan untuk murid kurang upaya. Bab 4 pula menerangkan kaitan pelaksanaan program pendidikan khas. Isi kandungan utama yang dibincangkan dalam bab ini adalah tentang co-curriculum, pentaksiran dan penilaian, peranan guru pendidikan khas, pengurusan pengajaran dan juga pengurusan tingkah laku. Selain itu, bab 5 pula telah menjelaskan berkaitan penggunaan teknologi pengajaran dalam pendidikan khas. Subtajuk yang dibincangkan dalam bab ini adalah konsep pada teknologi pengajaran, prinsip teknologi pengajaran dan teknologi pengajaran untuk murid kurang upaya. Kandungan bab 6 pula menjelaskan berkaitan sokongan komuniti kepada murid kurang upaya. Di dalamnya adalah perkhidmatan agensi kerajaan, perkhidmatan agensi swasta, perkhidmatan agensi antarabangsa, perkhidmatan perubatan terapi dan perkhidmatan sokongan sosial. Dalam bab 7 ini, buku ini mengetengahkan isu dan hala tuju murid berkeperluan khas dalam bidang pendidikan. Terdapat 10 isu yang dibincangkan dan bagi menangani masalah yang timbul, terdapat pelbagai pihak kerajaan dan juga swasta yang mengambil perhatian yang serius untuk membantu MBK. Akhir sekali, bab ke-8 merumuskan keseluruhan bab dalam buku Transformasi Pendidikan Murid Kurang Upaya dengan memberi penekanan dimensi dan persepsi baharu terhadap MBK dalam kehidupan masa depan. Selain itu, MBK juga berpeluang dalam bidang pendidikan dengan wujudnya transformasi dalam pendidikan khas, sokongan komuniti dan penggunaan teknologi yang semakin pesat. Akhir sekali, isu dan hala tuju MBK mampu dilaksanakan dengan baik demi generasi alaf baru MBK pada masa hadapan. Penambahbaikan yang perlu dilakukan ialah yang pertama, menambah unsur grafik yang lebih menarik agar pembaca tidak mudah bosan dan mengantuk. Kedua, mengaplikasikan aspek visual yang lebih menarik selain menggunakan warna putih dan hitam dengan menambah pelbagai tone warna sama ada pada setiap halaman buku atau gambar rajah yang digunakan. Yang ketiga, mengaplikasikan penggunaan peta minda di dalam penulisan supaya isi tersebut jelas dan padat. Dan akhir sekali, penggunaan rujukan yang terkini. Penggunaan rujukan yang lama iaitu 5 tahun ke belakang akan menyebabkan pembaca tidak memperolehi maklumat yang baharu. Sebelum kami melabuhkan tirai, berdasarkan resensi buku Transformasi Pendidikan Murid Kurang Upaya, kita dapat mengetahui perkara yang dibincangkan pada setiap isi kandungan berdasarkan huraian yang diberikan. Selain itu, kita dapat menganalisis terdapat kekuatan, kelemahan, ciri-ciri istimewa dan memberikan cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh sidang editor pada cetakan buku yang akan datang.